Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita sekali lagi dalam program pengajian kitab secara dalam talian. Dan kita akan menyambung bacaan kitab Riyadhus Salihin. Sebelum ini kita telah pun membacakan mukadimah dan masuk pada bab yang pertama, tentang niat. Kita telah membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang pertama, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pada hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa an ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, isteri Nabi SAW, iaitu Ummul Mukminin. Gelaran pada isteri-isteri Nabi dipanggil Ummul Mukminin ataupun Ummahatil Mukminin, Kunyah ataupun gelaran kepada Aisyah adalah Ummu Abdillah. Sebenarnya Abdillah ni adalah anak saudara dia. Aisyah radhiyallahu anha tidak melahirkan anak, dengan perkahwinannya dengan Nabi SAW. Tapi digelar juga dia dengan panggilan Ummu Abdillah, anak saudara dia. Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Nabi sebut, yaghzu jayshunil Ka'bah. Baik. Bilakah berlaku peristiwa ni? Nabi SAW menyatakan bahawa ada sepasukan tentera akan menyerang Kaabah. Ada pandangan mengatakan peristiwa ini telah pun berlaku dengan sejarah, bagaimana Kaabah pernah diserang oleh golongan golongan Syiah, ataupun Kaabah juga pernah diserang oleh tentera Abrahah. Wallahu a'lam. Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, terdapat hadis-hadis lain yang menerangkan bahawa pada akhir zaman akan terdapat tentera yang bergerak daripada Syam. Iaitu Syam ni kawasan yang hari ni di Syria, Syria, Lebanon, Palestin, sebahagian daripada wilayah di Jordan, kawasan Syam. Mereka menyerang Kaabah kerana mereka menyangkakan bahawa ada seorang lelaki yang mengaku dirinya Al-Mahdi, Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia menyangkakan bahawa Imam Al-Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang palsu. Lalu dia nak serang Kaabah.
antara tanda-tanda benarnya laki-laki tersebut adalah Imam Mahdi. Allah Subhanahu Wa Taala akan menenggelamkan tentera-tentera itu. Tentera-tentera yang nak menyerang Kaabah ni. Ya, itu boleh rujuk dalam hadis-hadis lain lah. Cumanya Nabi SAW beritahu di sini bahawa Yaghzu Jaisyunil Kaabah, akan berlaku nanti satu pasukan tentera nak menyerang Kaabah. Ya. Tapi belum sempat sampai di Kaabah, belum sempat mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Mereka berada di satu kawasan yang lapang. Para ulama hadis mengatakan fa idza kanu bi baida'a minal ard, yang baida dengan makna ard bumi yang kosong, yang lapang, tanah yang kosong, tanah yang lapang. Ada sebagai ulama yang menetapkan kawasan itu berada di tempat sekian-sekian, beberapa kilometer daripada Mekah. Wallahu alam. Kalau kita lihat, memang di luar Mekah tu memang banyak lagi kawasan-kawasan padang pasir. Jadi kawasan padang pasir ni kawasan yang lapang. Baida aminal ard maknanya belum sempat mereka nak masuk ke dalam Mekah, masih berada di kawasan padang pasir. Nabi SAW menyatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Ditenggelamkan golongan yang awal di kalangan mereka dan golongan yang akhir di kalangan mereka, ataupun tentera tu dia panjang, dia ramai, dalam konvoi tentera tu ramai, daripada depan sampai ke belakang ditenggelamkan oleh Allah Taala, oleh bumi, ditenggelamkan bumi. Bumi akan terbuka dan menenggelamkan mereka, akan menimbus mereka. Baik. Bila disebutkan tentang perkara ini oleh Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, qultu, aku pun tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Bagaimanakah boleh ditenggelamkan mereka kesemuanya daripada depan sampai belakang, sedangkan di kalangan mereka itu terdapat orang-orang yang berniaga. Kalau lihat dalam syarah hadis, dia kata aswaq. Aswaq maknanya pasar-pasar. Pasar, tempat orang berniaga, orang berjual beli. Di situ terdapat orang-orang yang berjual beli. Itu tuan-tuan mungkin kita rasa pelik. Nabi SAW menyatakan bahawa tempat mereka ini ditenggelamkan macam di tempat tanah lapang, padang pasir. Tapi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau ditenggelamkan di padang pasir, macam mana kalau orang lain yang tak terlibat dalam peperangan, ataupun tidak terlibat dengan tentera yang nak menyerang ni, mati sekali ditimbus oleh tanah, oleh bumi. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh jadi di sini digambarkan bahawa di luar-luar kawasan Mekah itu, akhirnya akan dipenuhi dengan pusat-pusat perniagaan, ataupun penempatan manusia. Kalau kita lihat memang hari ini pembangunan makin banyak, hatta dalam Mekah pun dah padat, kawasan-kawasan di luar tu pun kita lihat banyak aktiviti-aktiviti ekonomi, pembangunan, bangunan-bangunan, kedai makin banyak. Jadi wallahu alam, bila Allah Taala menenggelamkan tentera yang nak serang Kaabah ni, nak halang mereka daripada menyerang Kaabah, orang-orang yang lain yang tak terlibat dengan tentera ni, yang tidak niat untuk menyerang Kaabah, atau membunuh sesama orang Islam, semuanya ditenggelamkan. Mereka yang sedang berjual beli, sedang berurusan perniagaan atau sebagainya, kita lihat aswaq juga, kalau hari ni macam shopping komplek lah. Sekarang ni kan negara Arab pun tengok banyak rata-rata ada shopping komplek. Markazut tasawuq dia panggil, pusat-pusat membeli belah. Jadi kalaulah tentera-tentera tu dimatikan oleh Allah, ditimbul oleh bumi, bila berlaku gempa bumi, bila berlaku tanah timbus dan sebagainya, habis bangunan-bangunan, orang-orang yang berniaga semua tenggelam sama, mati. Aswaq di sini menunjuk kepada orang-orang lah, orang-orang yang terlibat dalam perniagaan semua. Wa man laisa minhum, dan terdapat juga orang-orang yang
bukan di kalangan mereka, bukan orang yang nak serang Kaabah, ya. Mereka ni kebetulan berada di tempat tersebut, mati sekali, ya. Macam mana keadaan mereka? Aisyah radhiyallahu anha tanya macam tu. Dia tanya begitu. Kalau tentera yang nak serang Kaabah ni mati, tak apalah. Sebab apa, dia orang nak menghancurkan, ya, Kaabah, ataupun mereka tu nak menyerang orang-orang Islam. Mereka ini dikatakan juga orang Islam. Orang Islam nak bunuh sama-sama sendiri. Okay, mereka menyangkakan bahawa orang yang dibai'ah di Mekah, ya, yang dipanggil Al-Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang palsu. Jadi murtad, kafir, ya, perlu dibunuh. Niat mereka nak membunuh atau mereka nak menyerang Kaabah, jadi Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Padanlah balasan itu dengan apa yang mereka niatkan atau mereka hendak lakukan. Jadi kalau orang yang tak terlibat ni macam mana? Wa man laisa minhum. Wa man laisa minhum. Ada juga yang tak terlibat, yang kebetulan dia ada kat situ. Ya? Apa kata Nabi SAW? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Ditenggelamkan juga awal mereka dan akhir mereka. Mana semua tu mati sekali. Ya? Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat atas niat masing-masing. Ya, hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi lafaz ni lafaz Imam Al-Bukhari. Baik, apa pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni? Apa kaitan hadis ni dengan niat? Apa kena-mengena pula hadis ni dengan hadis niat? Sebelum ni kita baca innamal a'malu binniyat, jelas. Tapi hadis ni apa cerita ni? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan juga anak-anak para pelajar yang dirahmati Allah. Hadis ini memberitahu kepada kita bahawa kalau kita berada di satu tempat, ya, kita mati, manusia ni ada macam-macam niat. Sebagai contohlah, kalau berlaku tempat maksiat seperti kelab malam, pusat judi, yang berlaku tanah runtuh ataupun bangunan yang runtuh, gempa bumi, mati orang ramai. Kita tidak boleh terus menghukum oleh kerana dia ni mati di tempat perjudian, dia mati di kelab malam. Kita terus hukumkan orang ni mati dalam keadaan fasik atau mati dalam keadaan su'ul khatimah, penyudah kematiannya, kehidupannya yang buruk. Tak semestinya. Jadi bolehkah kita pergi kelab malam? Bukan. Saya bukan nak cakap macam tu. Manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas niat masing-masing. Dulu saya ingat ada satu orang penyanyi nasyid, dia meninggal di Genting Highland. Orang pun kata, apalah mati tempat macam ni. Kan? Yalah, Genting Highland tu digambarkan dengan pusat perjudian apa semua kan. Okey. Kita nak beritahu macam ni. Apa niat dia pergi situ? Adakah dia niat nak pergi berjudi? Ataupun dia niat nak bersubahat dengan pusat maksiat? Ataupun dia pergi untuk jemputan untuk menerima anugerah industri muzik ke apa ke? Saya tak ingat masa tu, tapi dia meninggal kat situ. Jadi kita tak terus hukum macam itulah tuan-tuan. Dia ni mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan, tak boleh. Kerana pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan, dia akan tanya balik. Allah tanya dia, kenapa kamu berada di situ? Ya, saya pernah bersama dengan kawan saya, dia cari adik dia hilang. Adik dia tak balik rumah. Ni masalah di kota-kota besar lah tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni, adik perempuan tak balik, lari dari rumah, merajuk, bergaduh dengan mak ke apa, lari. Ya. Jadi kawan saya ni, dia nak cari adik dia. Dia syak berada dalam kelab malam. Ya. Dekat Jalan P. Ramlee tu. Snake tu macam-macam kelab malam ada. Dia syak. Jadi kenapa dia syak situ? Wallahualam. Mungkin dia tahu adik dia biasa pergi tempat tu. Saya masa tu baru lepas belajar, ada kelas. Saya masa tu kami ada buat kelas pengajian tafsir dengan satu orang ustaz. Dengan pakaian macam ni lah saya. Lebih kurang. Pakai baju Melayu, pakai kopiah. Kawan saya yang dekat lagi. Tolong, dia jumpa kami, kata jom ikut, tolong temankan dia cari adik dia.
Jadi kami pun pergi tempat macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan dengan pakaian macam ni, lalu situ orang yang keluar daripada kelab malam ni dengan bunyi muzik yang kuatnya, yang pakaian tak senonoh tuan-tuan. Dia tengok kami macam tengok apa, macam tengok malaikat maut. Jadi kami tak masuk lah, kami duduk luar je. Tapi orang semua keluar terperanjat tengok kami. Orang Melayu, orang Islam pergi tempat macam tu, terperanjat tengok kami. Dia duk ingat mungkin pencegah maksiat ke apa. Tapi kami buat tak tahulah. Kawan saya tu masuk dalam. Kawan saya tu pakai biasalah. Pakai seluar jeans dengan t-shirt. Dia masuk dalam. Nak cari adik dia. Okey, saya nak beritahu pada tuan-tuan. Kalaulah katakan dia mati dalam tu. Apa orang kata? Wish, mati dalam kelab malam. Fasik. Ahli maksiat. Sebagainya. Mungkin anggapan manusia akan begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat kita apa. Niat dia masuk nak cari adik dia. Ya, berdasarkan kepada mungkin kawan-kawan dia kata dia selalu pergi tempat tu. Okey, contoh. Ini satu contoh macam mana kita nak menyatakan bahawa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, Allah Taala akan nilaikan niat dia. Ini hadis berkaitan kepentingan niat. Baik. Saya ada melihat juga syarah hadis ni. Para ulama sebahagiannya meluaskan hukum pada hadis ni. Sekiranya berlaku, ni saya ingat ada fatwa, kalau tentera Islam mengepung satu bandar, kota. Saya belajar syarah hadis ni dengan seorang ulama Yaman dulu, Syekh Abdul Wali Al-Atashi, hafizahullah. Dia sebut kalau sebuah negara, kota atau negeri orang Islam dikepung oleh tentera Islam. Negara bukan Islam. Darul Harb, negeri orang bukan Islam, negara kafir lah. Dikepung oleh tentera Islam. Mana tentera Islam nak masuk ke dalam negara tu. Dalam negara itu atau bandar atau kota itu terdapat orang Islam. Jadi tentera-tentera kafir, dia kumpulkan orang Islam dekat bandar tu, lalu dia buat benteng. Dia letak di barisan depan. Apa hukum kita tentera Islam nak pergi serang? Kita nak serang negara bandar tu, kota itu. Okey, tentera kafir yang menguasai kota itu, dia kumpulkan orang Islam yang ada dalam bandar tu, dia buat benteng. Maknanya kalau korang orang Islam, tentera Islam nak serang kota tu, terpaksa bunuh ni dulu. Kalau dia panah, terpaksa panah yang orang Islam yang dia atur buat kubu ni. Benteng manusia. Atur banyak-banyak tu. Kita nak serang tentera musuh, tapi musuh letak orang Islam beratur macam tu. Ataupun ke atas tembok macam tu. Jadi kita nak panah pun nanti kena orang Islam mati. Boleh atau tidak? Adakah kita dikira membunuh orang Islam, saudara-saudara Islam? Jadi yang saya ingat saya belajar dulu, kalau dalam situasi seperti ini tidak ada jalan lain, kita terpaksa serang dan terpaksa berlakulah kehilangan nyawa di kalangan orang-orang Islam sendiri di dalam daripada penduduk kota itu. Mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti atas niat mereka masing-masing. Maknanya kita pun, tentera Islam yang bunuh tu pun akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dia akan tanya, kenapa kamu bunuh saudara kamu tentera Islam? So, kita akan jawab depan Allah Ta'ala, kami terpaksa berbuat demikian demi untuk menyerang musuh ataupun untuk menggempur tembok musuh, kota yang dikuasai oleh musuh. Setiap manusia akan dibangkitkan atas niat mereka masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Itu hadis yang pertama untuk malam ni. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua, tapi sebenarnya hadis ni dalam kitab ni hadis yang ketiga lah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah fa idza istunfirtum
fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Darul Islam. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh juga isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. La hijrata ba'dal fath. Ni. Ambil sekali. Ambil sekali. Ambil semua. Maaf, ada. Okay. La hijrata ba'dal fath, iaitu tidak ada hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Hadis ini disebut oleh Nabi SAW ketika berlakunya pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Ya. Orang-orang Islam meninggalkan Mekah 8 tahun sebelum itu. Kenapa? Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk ikut Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah, ke Yathrib. Daripada Mekah ke Yathrib, kemudian dipanggil Madinah, demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu ada orang-orang Islam di Mekah tak boleh pergi. Ada yang terhalang oleh keluarga, ada yang ditahan, dikena ikat, dikurung, macam-macam. Ya. Ada juga orang Islam yang enggan berhijrah kerana sayangkan rumah dia, perniagaan dia, kedai dia atau macam-macam keadaan lah. Okey, mereka terpaksalah tinggal bersama orang-orang kafir, musyrikin di Mekah, ya, dalam keadaan hina. Hatta ada sebahagian mereka ketika berlakunya perang Badar, walaupun mereka Islam, tapi oleh kerana mereka berada di Mekah, mereka terpaksa menyertai tentera musyrikin, menentang Nabi SAW dan orang-orang Islam. Okey, ini secara ringkas saya nak gambarkan bahawa terdapat orang-orang Islam yang tidak ikut hijrah bersama. Ya. 8 tahun kemudian, iaitu pada tahun 8 Hijrah, apabila Nabi SAW sampai ke ke Mekah semula, berjaya menakluk kota Mekah, membuka kota Mekah, ya. Ketika itu ada orang-orang Islam yang dulunya tidak boleh hijrah. Mereka datang jumpa Nabi SAW dan dia kata, wahai Rasulullah, sekarang ni kami nak hijrah. Wahai Rasulullah, sekarang ni kami rasa kami nak pergilah, tinggalkan Mekah, nak ikut engkau pergi ke Madinah. Okey? Dan Nabi SAW pun jawab hadis ni, la hijrata ba'dal fath. Selepas berlaku pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Itu maksudnya. Ya, tidak lagi hijrah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada, akan tetapi apa yang ada ialah jihad dan niat. Okey? Jihad dan niat untuk melakukan amal kebaikan diberikan seperti pahala hijrah. Nak suruh hijrah tak ada. Tapi kalau kita diperintahkan untuk berperang, dengar wa izastunfirtum, bila kamu disuruh untuk berperang, fanfiru, maka pergilah menyertai peperangan. Sebab itu orang Islam yang baru, orang kafir yang baru masuk Islam masa ni, ya, mereka menyertai peperangan peperangan selepas itu, peperangan Hunain dan sebagainya, ya. Kenapa? Kerana mereka tidak perlu lagi meninggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah bersama Nabi SAW, kerana Mekah telah dibebaskan daripada amalan syirik dan penyembahan berhala. Ya, orang Islam bebas untuk solat. Azan dilaungkan dengan bebas. Jadi tak ada timbul lagi keperluan untuk hijrah. Tapi mereka yang memang dah hijrah tinggal di Madinah, kekal kat situ. Orang Mekah yang baru masuk Islam atau orang Mekah yang Islam lama dulu tak hijrah, tak payah duduk situ. Duduk dekat Mekah. Tak perlu hijrah lagi. Atau kalau dia pergi pun ke Madinah, mereka tidak mendapat ganjaran pahala seperti mereka yang awal dulu. Yang awal hijrah dulu. Tak boleh. Tak dapat pahala hijrah kerana perintah hijrah itu dah tak ada lagi. Okey, apa pengajaran yang kita ambil pada hadis ni? Walakin jihadu wa niyah. Okey. Kalau nak dapat pahala hijrah, iaitu diseru untuk berperang,
maka keluarlah menyertai tentera muslimin menyerang, memerangi musuh. Ataupun wa niyah, ni syahid pada hadis ni, niat. Kalau kita ada niat nak berubah, sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis lain, al-muhajir man naha nafsahu amma haramahullah atau kama qala SAW. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang menahan dirinya daripada melakukan perkara yang diharamkan Allah. Mana dia niat. Contoh orang tu dia tak solat ataupun selalu tinggal solat, ya. Selalu tinggal solat. Contohnya orang ni tidak menutup aurat, orang perempuan tak pakai tudung. Banyak alasan kalau tanya kenapa kau tak tutup aurat, kenapa tak pakai tudung, dia kata belum sampai seru. Okey, sekarang masa tu sampailah seru dia. Seru. Macam mana seru tak tahulah. Pakai tudung. Pakai tudung. Okey. Tiba-tiba sampai seru, dia pun nak berubah. So dia niat, mulai hari ni aku akan tutup aurat, aku akan pakai tudung. Jadi itu pun dikira hijrah. Iaitu orang yang menahan dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, ataupun orang yang maknanya berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik atau keadaan yang lebih baik, dia dikira muhajir, dia dikira orang yang berhijrah. Itu hadis ni. La hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyah. Okey, kemudian Imam Nawawi menyatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah, la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul hijrah, darul Islam. Darul Islam. Dimasukkan hadis ni ialah tidak ada lagi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah sebab Mekah telah menjadi negeri Islam. Sarat darul Islamin. Okey. Jadi tak ada sebab. Kalau dulu nak solat tak boleh, nak zahirkan Islam, ada yang dibunuh, ada yang kena seksa. Jadi sekarang, maksudnya masa Nabi SAW tahun ke-8 tu, berhala dihancurkan, Bilal pun panjat Kaabah tu, dia azan, boleh solat berjemaah dekat depan Kaabah. Jadi tak timbul lagi keperluan untuk hijrah. Jadi para ulama menyatakan hijrah daripada Mekah ke Madinah dah tak ada. Tetapi kalau berlaku keadaan-keadaan tertentu, situasi orang Islam yang mereka ini minoriti di negara orang kafir, bukan negara orang Islam, negara orang kafir, yang mana mereka tidak boleh, tidak mampu untuk mempertahankan agama. Saya cerita ni negara orang kafir, tapi orang Islam tinggal sebagai minoriti, kaum yang minoriti, tidak boleh menguasai politik dia, ekonominya. Akhirnya orang Islam kena tindas. Kena tindas ni sampai ke peringkat kita dihalang mengamalkan agama kita, tak boleh sembahyang. Contoh negara-negara komunis dulu pernah menyekat orang Islam daripada solat, sampai orang Islam terpaksa buat masjid bawah tanah. Contoh, mengajar Quran pun dibuat kelas yang sorok-sorok, masjid-masjid dirampas oleh pemerintah komunis, masjid-masjid ditukar menjadi kelab malam. Masjid-masjid ditukar menjadi kandang kuda, macam-macam lah. Orang Islam dipaksa makan makanan yang tidak halal, macam-macam keadaan. Jadi orang Islam dalam keadaan macam tu, ada lagi tak hijrah? Kalau guru saya belajar dulu, dia kata ada. Masih ada. Kalau itulah situasinya orang Islam minoriti, maka mereka terpaksa hijrah ke negeri orang Islam yang lain, yang mana kalau dihijrah ke negara yang lain tu, mereka bebas mengamalkan agama Islam. Tetapi, tuan-tuan ingat, pernah jadi satu isu dulu sebelum ni, saya tak ingat, mungkin 10 tahun lepas, kalau tak silap saya, 9-10 tahun dulu, ada timbul isu, dibangkitkan semula pandangan, wallahualam, dikatakan pandangan ini, saya tak baca sendiri, tapi dikatakan pandangan Nasiruddin Al-Albani, bahawa orang Islam di Palestin
kena hijrah macam mana orang Islam zaman Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu dikatakan pandangan Syekh Nasruddin Al-Albani. Pandangan itu memang kontroversi dan menerima banyak kritikan oleh para ulama. Okey. Pada zahirnya kita nak sebutnya begini. Ia pandangan boleh diterima, boleh. Siapa yang nak terima pandangan tu dia rasa hujahnya betul, itu pandangan, itu hak masing-masing. Tetapi yang zahirnya tuan-tuan, macam umat Islam di Palestin, mereka bukan minoriti. Negara itu mereka asalnya majoriti. Negara itu adalah negara orang Islam yang berdaulat, yang pernah berada di bawah khilafah. Tanah air umat Islam. Dia bukan negara orang kafir. Bukan negara Darul Harb. Negeri orang kafir, kita tak berkuasa kat situ, memang kita tak boleh buat apa-apa. Macam saya bagi contoh, negara Amerika Syarikat, contohnya negara Perancis, United Kingdom. Kita bukan minoriti, kita tak ada kuasa politik. Mungkin orang Islam ada masuk pilihan raya, menang beberapa kerusi, menang kursi perwakilan parlimen ke apa. Dan sekadar apa yang mampu dibuat untuk kebaikan orang Islam, berkhidmat kepada masyarakat. Tapi dia bukan macam wilayatul uzma, macam dia tu pemimpin negara yang dia sistem negara tu semua berada di bawah kekuasaan dia. Jadi itu bukan negara orang Islam, bukan Darul Islam. Kalau orang Islam ditindas, dibunuh sampai ke tahap kita dah tak boleh buat apa, maka persyariatan hijrah tu adalah hijrah ke negeri orang Islam yang selamat, boleh jaga nyawa, boleh jaga agama. Tapi Palestin tuan-tuan memang negara orang Islam, tanah air umat Islam, bahkan ula kiblatain, kiblat yang pertama bagi orang Islam. Jadi menggunakan hujah hijrah ni pada tanah air orang Islam, orang Yahudi datang, rampas tanah, bunuh orang Islam, berlaku peristiwa Nakbah tu, dia isytiharkan tanah tu, tanah air dia, mana orang ni, dia datang negeri orang Islam, dia claim ni negara aku. Jadi di situ bukan pensyariatan hijrah, di situ pensyariatan jihad. Kena ingat hadis pun Nabi sebut, walakin jihadu wa niyah. Iza ukhidha shibran atau ukhidha shibrun min biladil muslimin asbahal jihadu fardu ain. Kalau sejengkal saja bumi orang Islam, ni bukan hadis, ni kaedah yang disebut oleh para ulama, sejengkal je bumi orang Islam dirampas, maka jihad hukumnya fardu ain. Bukan hijrah, jihad. Mempertahankan tanah air orang Islam. Beza kan yang saya sebut tadi, negara orang kafir. Orang Islam duduk sebagai kaum yang minoriti, tiba-tiba hak mereka mengamalkan agama Islam dinafikan, mereka ditekan, ada yang dibunuh dan sebagainya. Boleh hijrah. Tapi kalau negara tu memang negara orang Islam, contoh negara Malaysia ni, orang daripada luar datang sini, rampas tanah air kita, datang dengan tentera dia, bunuh orang Islam apa semua. Kalau kita kata okey, oleh kerana musuh dah masuk tanah air kita, rampas tanah air kita, maulah kita hijrah, pergi mana? Pergi Brunei, boleh ke tu? Mari kita hijrah, pergi mana? Kita pergi India, kita pergi lari pergi Pakistan, atau kita lari pergi Indonesia, pergi ke Aceh, pergi Filipina. No, bila musuh rampas tanah air kita, negara kita negara berdaulat, ada pemerintah, ada raja, ada apa, kewajipan bukan hijrah, kewajipan adalah jihad, peperangan, qital, difak, maknanya mempertahankan tanah air. Okay, itu sedikit yang saya nak kongsi lah. Sebab saya ingat isu ni dulu panas juga. Kadang-kadang manusia ni, oleh kerana satu orang tokoh tu dilihat hebat pada pandangan dia, maka semua pandangannya dianggap betul. Wallahualam, kalau guru saya
hatta yang mazhab Syafi'i, yang ahli sunnah wal jamaah kita ni, semua ahli sunnah wal jamaah jangan nak kata saya tak suka lah, tak minat lah. Sikit-sikit je kita nak keluarkan orang ni bukan ahli sunnah. Orang ni apa nak ahli sunnah wal jamaah tu adalah mereka ini dikira berada dalam wilayah Islam. Jadi jangan cepat kita nak orang ni yang berlainan pandang itu ini bukan ahli sunnah. No. Kita anggap dia ahli sunnah. Dia juga sepatutnya menganggap kita yang tak sealiran dengannya pun ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak kata tokoh ini yu'khadhu wa yutraku. Ada pandangan dia boleh diterima, ada pandangannya yang boleh ditolak. Okey. Jadi kalau pandangannya macam tu, saya rasa agak janggal lah bila disuruh orang Islam hijrah. Sepatutnya orang Islam kena mempertahankan tanah air. Okey, hijrah satu tajuk, satu perkara, dan mempertahankan tanah air itu juga adalah perkara yang disebut oleh agama. Okay, kita nak pergi pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasuhumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr hadis rawahu Muslim. Okay, hadis ini penting tuan-tuan dan sangat saya ingat sangat berkait dengan situasi kita sekarang. Okay, baca dulu Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Abdullah, kunyah gelaran kepada sahabat yang terkenal itu Jabir bin Abdullah. Dia ni orang Madinah, orang Ansar. Dia sahabat, ayahnya juga sahabat. Jadi kita sebut dia radhiyallahu anhuma. Dia kata bahawa kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan. Wallahu alam. Ada pandangan para ulama menyatakan perang ni perang Tabuk. Tapi dalam hadis ni tak sebut perang apa. Cuma Jabir bin Abdullah menyatakan kami dalam perjalanan dengan Nabi SAW pergi berperang. Ya. Dalam perjalanan itu Nabi SAW pernah sebut. Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Sesungguhnya di Madinah, di tempat tinggal kita kat Madinah tu terdapat orang-orang lelaki yang tidak turut serta dengan kamu, ya, tak berjalan sama-sama kamu, tidak membelah lembah. Bila disebut dia kata wala qata'tum wadiya, maksudnya orang Arab ni dianggap bila kita lalu kawasan berbukit, kata-kata ada dua gunung, ada laluan dengan tengah tu, dua bukit ada laluan, dianggap macam kita membelah jalan. Sebenarnya jalan tu memang ada pun. Jadi ma qata'tum wadiya, tidaklah kamu membelah lembah, maksudnya kamu melalui perjalanan yang sukar untuk peperangan ini, ya, melainkan orang-orang yang duduk kat Madinah tu yang aku sebut tadi tu, mereka turut serta bersama kamu, ya, illa kanu ma'akum habasahumul marad, mereka cuma terhalang oleh sebab penyakit. Sebab dia orang sakit lah dia orang tak bersama dengan kamu sekarang. Kalau mereka sihat, tentu mereka ikut serta dalam peperangan ini. Itu maksudnya. Dan Imam An-Nawawi dia bawa riwayat lain, dia kata dalam satu riwayat yang lain menyatakan illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka itu turut serta mendapat pahala, berkongsi pahala dengan kamu. Tuan-tuan. Jadi Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, Jabir bin Abdullah nak menimbulkan di sini satu gambaran bahawa ada orang yang tak pergi perang tapi dapat pahala macam mereka yang menyertai peperangan. Macam mana ni? Orang duk bawa pedang, bawa perisai, naik kuda, naik unta, jalan kaki, macam-macam, bawa panah, jalan penat.
dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ada yang tak ikut serta. Nabi SAW kata dia orang ni duduk kat Madinah, tapi dia dapat pahala macam kamu. Dapat pahala sama dengan kamu. Macam mana? Kata Nabi SAW, sebab siapa dia dapat? Sebab yang menghalang mereka adalah sebab sakit. Habasuhumul marad. Oleh kerana sakitlah mereka tak sama dengan kamu. Kalau ni mereka mesti dapat sama dengan kamu. Mereka turut serta dalam peperangan. Jadi para ulama menghukum ke hadis ni ialah setiap orang itu macam hadis mula-mula, innamal a'malu binniyat. Setiap orang itu dikira amalannya berdasarkan niat. Kenapa tengok orang duk sebut kata, kenapa kita sekarang tak boleh masuk masjid? Ya, kenapa kita sekarang ni tak boleh sembahyang berjemaah? Kenapa kita sekarang ni tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu dekat masjid, pengajian apa semua? Siapa nak tanggung dosa ni? Ramai orang Islam tak pergi sembahyang Jumaat. Kita nak jawab begini. Izin untuk mengerjakan solat Jumaat adalah hak dan kuasa ulil amri, ya, pemerintah. Jadi yang halang kita sekarang ni tak benarkan adalah pemerintah juga, ulil amri. Ada mani', ada penghalang, iaitu tersebarnya wabak penyakit. Okey, untuk mengawal wabak penyakit ni, maka pemerintah tak benarkan kita berkumpul. Ya. Orang kata habis tu shopping komplek boleh, pasar malam boleh. Sebenarnya sama je. Dibolehkan pun dengan SOP. Okey. Cuma kenapa pemerintah tak benarkan di Masjid Surau ni? Okey, pernah buka. Ya. Masalahnya orang yang kuat komplain pun tak datang. Tak datang juga pun. Lepas tu kalau dia komplain lagi apa? Masa dah buka solat tu. Kenapa solat jarak? Penat tuan-tuan. Cerita benda ni jadi penat lah, tak cerita lah. Okey, sekarang ni dibenarkan hanya 6 orang je solat fardu. Solat Jumaat saya tak tahu berapa orang. Ni saya cerita kat Selangor ni. Negeri-negeri yang tak ada PKPB ni, tak apa. Jadi, macam mana hukumnya orang yang nak pergi masjid? Nak sangat pergi masjid, nak sangat pergi masjid. Ni bukan pura-pura. Ni bukan acah-acah. Ni betul. Memang nak pergi. Dan masa dibuka masjid antara bulan 7 bulan 8, memang pergi pun. Memang pergi. Memang pergi masjid, sembahyang Jumaat, pergi kuliah solat 5 waktu, pergi. Tiba-tiba je berlaku sekali lagi gelombang yang ketiga ni, banyak penyakit meningkat COVID-19 ni. Tak boleh pergi. Niat dia memang, dan sebelum itu memang dia membuktikan kebenaran niat dia. Dia memang nak pergi masjid, dia pergi. So masa Masjid Surau tak dibenarkan pergi ni, tak dibenarkan masuk, kecuali pegawai masjid ada 6 orang sembahyang berjemaah. Mereka ni walaupun solatnya di rumah, pahala mereka dapat seperti mereka solat di masjid. Apa lagi nak? Kita pergi masjid ni kita nak apa ni? Nak cari keredaan Allah, nak cari apa yang Allah suka. Lima yuhibbuhu wa yardahu. Allah suka kita, Allah sayang kita, Allah redha kita, itu yang kita nak. Ya. Kita nak dapat ganjaran pahala. So sekarang ni boleh dapat semua itu walaupun tanpa pergi masjid, dengan syarat sidqun niyah. Niat kita betul. Ya. Yang acah-acah sembang-sembang, ya, pokok tombang, malas cakap. Yang jenis sembang kuat ni tak payahlah. Tapi kita pun tak nilaikan mereka ini, serahkan pada Allah Ta'ala. Cuma kita ni kena rasa malulah kalau kuat nyembang ni sampai bergegar tiang. Kalau bercakap tu pokok pun boleh tumbang. Kita rasa malulah. Bila masjid dah buka, kita tunggulah esok. Mungkin tak tahu bulan depan ke tiba dibenarkan semula pergi masjid. Kalau tak pergi juga tak ya. Kadang-kadang alasan dia kenapa tak pergi? Allah boleh pergi masjid pun bukan boleh sembahyang rapat-rapat. Sembahyang jarak-jarak. Kita nak kata juga, dulu masa sembahyang boleh rapat-rapat tu, engkau rapat ke saf kau? Jadi spesies kuat sembang ni, saya rasa dia akan wujud sehingga ke akhir
zaman. Kita akhir zaman. Ke akhir alam ni. Begitulah. Sembang-sembang kuat ni. Okey. Yang akan dikira oleh Allah Ta'ala orang yang ada kebenaran niat. Niatnya betul. Macam tadi lah. Nak ikut serta Nabi SAW dalam peperangan. Oleh kerana sakit tu yang menyebabkan dia tak boleh pergi. Kalau dia tak sakit, tentu dia bersama dengan tentera Islam yang melalui perjalanan untuk berperang tu. Okey? Jadi hadis ni memberi pengajaran pada kita tentang kita ni kena selalu tajdid niat, membaharui niat kita. Betulkan niat kita. Kerana dengan niat sahaja Allah Ta'ala telah kirakan pahala untuk kita. Wa man hamma bihasanah kataballahu indahu hasanatan kamilah, dalam hadis yang lain. Kalau kita niat nak buat benda baik, walaupun kita belum buat lagi, telah dituliskan satu pahala penuh. Itu baru niat. Bila dah buat, diberi lagi 10 kali ganda pahala oleh Allah Ta'ala. Okey? Tapi janganlah ada orang tu dia main niat je. Dia niat hari ni aku nak sembahyang subuh. Tapi tak sembahyang pun. Ni ada golongan ajaran ajaran niat ni. Tapi kalau makan, tak ada pula pakai niat saja. Kalau makan tu dia nak adaan. Nasi biryani tu ayam, kambing. Tapi kalau solat, cukup pakai niat. Puasa, puasa niat. Kalau makan, makan betul-betul. Kalau tak makan betul-betul macam nak kenyang. Kalau berjimat, kena jimat, kena betul-betul. Mana boleh niat je. Pandai. Kamu telah, ada ajaran ni, memang difatwakan sesat. Ditipu oleh syaitan. Okey? Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang sesat ni. Saya pergi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima. Wa rawahul Bukhari. Dia kata. An Anas radhiyallahu an qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr. Okey, yang ini pula lafaz daripada Imam Al-Bukhari. Sebab tu saya sebut tadi. Pandangan para ulama mengatakan hadis yang pertama tadi adalah mengenai peperangan Tabuk. Hadis riwayat Jabir. Yang ini kita baca hadis riwayat Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Okey. Jadi besar kemungkinan kedua-dua riwayat ni mempunyai mengenai peristiwa yang sama, peperangan yang sama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata, Anas yang kata, bukan Nabi kata. Anas kata, kami pulang daripada peperangan Tabuk bersama dengan Nabi SAW. Itu dia. Jelas saya buat perang Tabuk. Maka baginda pun bersabda, sesungguhnya terdapat aqwaman. Apa tak cuma? Aqwam ni makna kalimah plural kepada kaum. Maksudnya, sesungguhnya terdapat golongan-golongan, orang-orang, manusia-manusia yang kita telah tinggalkan mereka di Madinah. Kita pergi perang Tabuk ni, dia orang tinggal kat Madinah. Kita tinggalkan dia, tak dapat ikut. Tidaklah kita melalui satu jalan ataupun melalui satu lembah, melainkan mereka turut serta bersama kita. Turut serta ni makna mereka turut sama dapat pahala. Kita berjalan, dia duduk kat Madinah. Setiap langkah kita dikira pahala. Dia orang yang tak berjalan ikut kita dalam peperangan ni pun dapat pahala juga. Tetapi mereka itu telah pun terhalang dengan sebab keuzuran. Ada keuzuran. Okey, hadis pertama tadi sebut sakit. Sakit salah satu bentuk uzur, Jadi ada benda yang menghalang mereka daripada turut serta dalam peperangan Tabuk. Oleh kerana itu mereka dapat pahala juga. Walaupun tak dapat sertai, mereka dapat pahala. Okey, jadi para ulama mengatakan hadis ini juga adalah mengenai yang kita bincangkan tadi, kepentingan niat. Niat tu memang nak pergi perang, tapi terhalang. Nak buat macam mana? Sakit. Kita pun banyak kita punya agenda tertangguh dengan sebab perintah kawalan pergerakan ni. Orang kata, itulah kita ingat nak buat kerja-kerja Islam ni nak dapat pahala.
tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, anak-anak, para pelajar yang dirahmati Allah, antara cara nak dapat pahala ni ialah kita mentaati ulil amri. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kat sini pun jelas, taat Allah dapat pahala, taat Rasul dapat pahala, taat pemimpin yang ikut Allah dan Rasul juga dapat pahala. Mereka tu memikirkan maslahah awam, maslahatul amah, al-maslahatul amah, kepentingan awam. Kita kalau tak solat kat masjid, kita tak solat kat masjid, kita boleh solat kat rumah. Tak boleh berjemaah kat masjid, boleh berjemaah kat rumah. Kat masjid tak boleh rapatkan saf, boleh rapatkan saf di rumah. Rapatkan saf anak-anak, boleh. Di situ pun ada pahala juga. Jangan kita sempitkan pemikiran kita, nak dapat pahala macam ni satu cara je. Tak. Hatta dalam golongan yang tak ikut serta dalam peperangan pun, Nabi kata dapat pahala macam para sahabat yang menyertai peperangan. Rahsia dia apa? Rahsia dia sidqun niyah, kebenaran niat. Niat tu betul. Kita kalau betul masjid dibuka, kita pergi tak? Kita tak. Ya, kalau masjid dibuka semula, aku akan berazam untuk solat 5 waktu. Jaga semua 5 waktu masjid. Sepanjang Jumaat datang awal, duduk sahur depan. Macam-macam lah. Kita niat. Memang bila dibuka masjid, kita buat apa? Itu dia sidqun niyah. Walaupun kita tak sempat buat, contohnya mati. Allah tahu, Allah nilai apa yang ada dalam hati kita. Ya? Dalam bab ni kita boleh cakap, boleh sembang. Kita boleh perdayakan manusia, tetapi Allah Ta'ala tahu sebenarnya dalam hati kita tu sebenarnya apa. Allah Ta'ala tu dia mengetahui makana wa ma yakun. Benda yang belum berlaku pun dia tahu, yang dah berlaku, yang akan datang pun semua dia tahu. Jadi Allah Ta'ala lah yang layak untuk menentukan kedudukan kita. Dapat pahala ke, dapat dosa ke, ahlu sa'adah ke, ahlu syaqawah ke, itu ketentuan Allah Ta'ala. Yang penting kita ni usaha supaya niat kita tu tulus. Betul, niat kita tu betul. Antara orang yang betul niat, tuan-tuan, dia tak banyak cakap. Nak buat benda baik, kita memang buat benda baik, sebenarnya tak perlu banyak cakap. Lepas tu kalau orang banyak cakap ni, kita boleh question, timbul question mark lah. Kau asal kau asyik cerita ni, asyik cakap ni. Elak-elak lah, sabar-sabar. Tenang. Sebab orang kalau betul-betul buat satu benda yang baik, dia tak perlu sembang, tak perlu cerita banyak. Okey? Begitulah. Kau apa dah ni? Okey. Saya ingat saya nak petik satu lagi hadis. Okey. Okey. Wa an Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum. Ini sahabat nak ceritanya. Dia, ayah dia, atuk dia semuanya orang-orang Islam, orang beriman. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Semuanya adalah para sahabat Nabi SAW. Dia, ayah dia, atuk dia. Qala. Okey. Siapa yang bercakap ni? Iaitu Ma'an, ataupun nama gelarannya Abu Yazid. Dia kata, kana Abi Yazid. Ibn Yazid, Ma'an Ibn Yazid. Ayah aku nama Yazid telah pun mengeluarkan sedekah beberapa keping dinar. Okey. Kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Dia nama Ma'an atau nama gelarannya Abu Yazid. Senang cerita namanya Ma'an. Ma'an ni bagi tahu, ayah aku Yazid seorang yang murah, selalu bersedekah. Dia telah bersedekah beberapa keping wang emas. Dia kata. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Okey. Dia berikan beberapa keping wang emas tu kepada seorang lelaki yang ada di masjid. Maknanya dia beri pada lelaki-lelaki tu, suruh lelaki-lelaki tu, kau kalau tengok ada orang memerlukan,
kau bagilah wang emas ni. Tengok orang miskin, orang susah. Dia perlukan duit, ambil duit ni. Okey. Dia kata faji'tu wa akhaztuha. Aku pergi masjid, aku jumpa lelaki-lelaki tadi, aku ambil duit tu. Maksudnya ayah aku sedekah duit untuk orang miskin, orang yang memerlukan. Dah tu aku pergi masjid tu, aku ambil duit tu, aku guna. Pasal aku pun miskin. Tak ceritanya, aku pun miskin. Ya. Wa ataituhu biha. Aku bawa duit tu, aku jumpa ayah aku. Jadi ayah aku kata, kau mana kau dapat duit emas? Ni saya nak bagi tuan-tuan faham lah. Hadis ni ringkas je. Tapi nak bagi tuan-tuan faham cerita dia. Ayah dia boleh tengok. Ini duit emas yang kau ambil kat masjid tu Ayah dia tanya dia. Dia kata, iyalah. Memang ayah bagi untuk orang miskin. Dan saya pun memang miskin pun. Dia ni tengah susah. Ayah dia bukan nak bagi duit kat dia. Pergi bagi derma kat orang. Sebab tu dalam Quran, hadis. Menyatakan bahawa kalau kita nak berinfak, dia kena mula dengan apa dia? Zawil qurba. Mulakan dengan kaum kerabat yang terdekat, keluarga kita, saudara mara yang dekat. Lepas tu baru pergi wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kita kalau nak sedekah, utamakan orang yang ada hubungan darah dengan kita dulu. Kaum kerabat kita dulu, saudara mara kita yang dekat dulu. Ada duit, nak bagi ke sana sini boleh. Pergi ke Palestin, pergi ke Syria, ke Rohingya, boleh. Tapi kalau kita ada anak saudara yang susah, memerlukan, belajar universiti, tersekat, terkandas apa nama ni, disebabkan PKP ni apa semua, itu kita perlu bantu, kita bantu tu lagi aula. Tapi hadis nak bagi tahu, ayahnya tadi nama Yazid, bila tengok duit emas yang dia nak beri pada fakir miskin, tiba-tiba anak dia dapat ke anak dia. Dia kata apa? Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, aku bukan nak bagi duit ni kat engkau, ayah dia kata. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bawa kes tu kepada Rasulullah Nabi SAW. Bawa pergi jumpa Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadhta ya Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW dengar pengaduan dua-dua orang tadi, anak beranak tadi. Ayahnya kata, wahai Rasulullah, duit ni aku nak bagi orang miskin, tapi apa anak aku yang ambil ni pula. Dia beranggapan kalau anak dia yang dapat tu, tak adalah pahala. Pasal aku dah niat nak bagi orang miskin. Masa orang miskin tu orang lain lah, padahal anak dia pun miskin. Anak pula cerita, wahai Rasulullah, aku memerlukan. Aku pun tak tahulah pergi masjid ni. Orang tu bagi tak tahulah duit ni asalnya duit ayah aku. Jadi macam mana? Maka Nabi SAW kata, laka ma nawait ya Yazid. Apa kata Nabi SAW? Wahai Yazid, engkau dapat pahala apa yang kau niatkan. Kalau kau niat memang nak bagi fakir miskin, kau dapat pahala tu. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sekarang ni banyak juga scammer. Bukan saya suruh ni cuma nak bagi tahu, kadang-kadang ada orang minta derma tipu. Dia kata sekolah anak yatim ke, sekolah tahfiz ke, dia tipu. Kita ambil yang zahir saja. Dia kata derma sekolah anak yatim. Dia kata ini derma tahfiz. Kita pun bagi RM2, RM5. Tiba-tiba keluar dalam surat khabar kata tahfiz tu tak wujud pun. Sindiket kutip derma untuk ni tahfiz. Anak sekolah anak yatim, asrama anak yatim yang tipu lah apa semua. Sebenarnya tak ada pun tu. Dia gunakan kanak-kanak ambil derma. Allah kata. Aku dah bagi duit itu hari. Macam mana lah, habislah pahala. Nak tuan-tuan. Pahala ada. Kenapa? Berdasarkan hadis ni. Lakama nawait, kata Nabi SAW. Engkau dapat apa yang kau niat. Lepas tu kalau orang lain tipu, dia tipu kita. Kita dah derma tu dengan niat yang betul. Pahala tetap ada. Dosa kat dia. Dia tipu, dosa dia lah, dia tanggung. Cuma nak bagi tahu bahawa engkau wahai Yazid mendapat pahala atas apa yang kau niat. Kau niat nak bantu orang miskin, kau dapat pahala itu. Lepas tu dia pandang pada Ma'an, wahai Ma'an, laka ma akhadhta ya Ma'an. Engkau layak dapat, engkau berhak dapat apa yang kau ambil. Maksudnya kau ambil duit itu tak salah pasal kau memang memerlukan.
kau tengah susah. Macam tu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini juga menggambarkan kepada kita kepentingan niat. Kepentingan niat. Ya. Bila niat kita betul, walaupun kita ditipu apa semua, ya, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Ya. Baik. Hadis yang berikut ni agak panjang, jadi saya rasa kita berhenti dulu setakat ni. Ya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada hadis yang ketujuh dalam bab yang pertama ini, dalam kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan suasana macam ni kita banyakkan baca Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Taala akan melapangkan kita dan mengeluarkan kita daripada kesusahan yang semua kebanyakan kita hadapi pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.